Jadi dah kata nak redha Allah, dan satu lagi wal yaumal akhir, dan balasan di hari akhirat. Sebab itu Islam selalu meletakkan beriman kepada Allah, kebanyakan ayat Quran, dan hari akhirat. Walaupun sebenarnya rukun iman lain banyak lagi kan. Tapi kebanyakan ayat kita tengok bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa bukan kepada Allah dan malaikat? Kenapa bukan kepada Allah dan kitab? Tu rukun iman. Tapi kenapa Allah, hari akhirat? Supaya manusia sentiasa ingat bahawa kita selepas mati ni ada kehidupan lain. Maksudnya hidup atas dunia ni akan dicatat kiri dan kanan, depan belakang, atas bawah. Ada kira-kira dia, tuan-tuan. Setiap perkataan yang kita keluarkan ada nilaiannya di sisi Allah. Perbuatan yang kita buat ada nilaian di sisi Allah. Niat yang kita keluarkan dari hati ada nilaian di sisi Allah. Lepas dunia ada hidup lain. Ingat bahawa kita ni akan dinilai, kita akan dikira, kita akan ditimbang. Jadi hiduplah sebagai manusia yang beriman di atas dunia. Buat benda-benda baik, jangan buat sebaliknya. Jadi bila orang tu otak dia dah terdoktrin dengan Allah hari akhirat, Allah hari akhirat, dia beringatlah. Bagi yang jauh dari doktrin ni, dia fikir nak hidup atas dunia semata-mata. Akhirat letak belakang. Dia buatlah apa yang dia suka. Kalau dia ingat akhirat, dia akan waspada. Kalau dia ingat akhirat, dia akan berhati-hati. Benda ni tak habis. Hidup tu, yang mati tu bukan pengakhiran. Allah angkat balik, Allah tunjuk balik depan orang. Hari ni tuan-tuan, kalau aib kita dibuka depan orang pun betapa malunya kita. Contohlah, terbuka aib kita malam ni, sekurang-kurangnya orang dalam masjid ni saja tahu. Tu pun tebal habis dah muka kita, naik berapa kilo sentimeter dia. Tu bukan dunia lagi tahu ni, dalam ni saja. Harap-harap orang luar masjid tak tahulah. Kita berharapan demikian. Tapi besok seluruh manusia boleh tengok kita diadili di hadapan Allah. Apa kebaikan yang dibuat, apa kejahatan dan keburukan yang dibuat. Sebab nak mari rasa malu, nak mari rasa apa itulah. Itulah yang disebut dalam agama sebagai ihsan. Yang jadi masalah umat Islam akhir zaman ni ihsanless. Bukan tubeless. Tubeless tak apa. Ihsanless. Ihsan tu hilang. Iman tak hilang, syariat tak hilang. Percaya tak pada Allah? Ya, saya percaya, saya yakin, saya beriman. Semayang tak? Oh, takkan percaya kat Tuhan, malas semayang. Saya semayang. Tapi ihsan hilang. Percaya kat Allah, semayang, tapi bila keluar masjid selipar aku hang bedal. Pasal apa bedal selipar orang tu? Ihsan tak ada. Pasal apa kopak tabung masjid? Ihsan tak ada. Yang mana kopak masjid dengan ambil selipar tu, kalau tanya dia, percaya tak Allah? Oh, Allah Tuhan aku. Semayang tak? Semayang sekali dengan kita. Tapi pasal apa boleh ambil selipar orang? Ihsan tadi. Apa dia ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan ni satu rasa yang Allah sentiasa awas kita, lihat kita, tengok kita, dengar kita. Rasa tu kalau tak ada, walaupun dia percaya Allah, walaupun dia semayang, macam-macam kejahatan boleh berlaku kalau rasa tu tak ada. Yang jadi ada rasa itulah kita tak buat jahatnya. Baru nak ambil sikit, Allah tengok, tak jadi. Baru nak tampak sikit, Allah tengok, tak jadi. Baru nak tu sikit, Allah tengok. Kalau tak ada rasa Allah tengok tu, duit masjid dia ambil, selipar orang dia ambil, hak tu dia buat, hak ni dia buat. Pasal apa? Rasa tu tak ada. Rasa, tuan-tuan. Boleh faham ke tak ni? Faham tak apa? Wa zakarallaha katsira. Dan sebutlah, ingatlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Dalam frasa kurungan, dalam keadaan kamu gembira atau dalam keadaan kamu sedih, dalam keadaan kamu senang atau dalam keadaan kamu susah. Ingat Allah ni bukan waktu susah.
Ingat Allah ni bukan waktu sedih saja. Jadi kalau ingat Allah dua keadaan tu, di mana ingatan kamu pada Allah ketika Allah anugerahkan nikmat pada kamu? Di mana ingatan kamu pada Allah ketika Allah anugerahkan kegembiraan pada kamu? Tak yang gembira tak ingat dia. Tak yang sedih barulah Allah. Tak yang sihat tak ingat dia. Tak yang sakit Allah peningnya. Okey. Seterusnya, bila kita melihat kesabaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni sabar tak tuan-tuan? Sabar yang tinggi. Dan bahkan Nabi Muhammad tergolong di kalangan 5 Nabi Ulul Azmi. Siapa Nabi Ulul Azmi? Nombor 1 Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Semua Nabi Ulul Azmi ni diberi gelaran. Nuh, apa gelaran Nabi Nuh? Adam digelar Safiyullah, yang disucikan oleh Allah kerana Allah menerima taubat Nabi Adam, diampunkan dosa Nabi Adam. Nuh Najiyullah, yang diberjayakan oleh Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, teman rapat, sahabat karib bagi Allah. Musa Kalimullah, yang diberi keizinan berbicara secara terus dan langsung dengan Allah. Isa Ruhullah. Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Dalam surah Ahqaf ayat 35, tuan-tuan tengok. Tok Imam, mana Tok Imam? Tak, bukan. Bila kita baca ayat Quran, kita hak tak tahfiz ni nak tanya orang tahfiz kok tersalah baris ke tersalah ayat ke tak? Al-Ahqaf 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah kamu wahai Muhammad, kama sabara, sebagaimana sabarnya ulul azmi, rasul-rasul yang mempunyai keazaman yang kuat dan kesabaran minar rasul, daripada rasul-rasul utusan pilihan Allah. Allah minta supaya Nabi Muhammad bersabar sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi sebelum ni. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah kerana tentangan yang dibuat oleh kaum kamu tu, kamu mendoakan kecelakaan dan azab buat mereka. Jangan mendoakan azab dan kecelakaan buat mereka. Contoh Nabi Nuh, dia mendoakan agar Allah tunjukkan tak. Jadi dengan doa Nabi Nuh jadi apa? Banjir besar. Mari Nabi Hud, mari guruh suara pekikkan, kaum Samud pun gempa bumi, mari kaum Lut terbalik bumi, kalau Fir'aun lemah dalam laut, kalau Namrus mati dengan nyamuk. Lepas tu mari zaman Nabi Muhammad, sabarnya Nabi Muhammad tak minta pun azab kepada umat dia, ujian dan musibah yang besar-besar. Kalau Nabi Muhammad nak, kita tengok sejarah waktu Nabi berdakwah di Taif kan tuan-tuan, jelas Nabi berdakwah tu kena baling dengan apa? Bukan polistrin, baling dengan batu. Habis berdarah, habis luka kaki Nabi, sehingga banyaknya darah yang keluar daripada kaki Nabi. Masa Nabi nak tanggal selipar dia tu, melekat darah Nabi antara kulit capal Nabi dengan kaki Nabi tu, dah darah melimpah kan masuk ke celah tu. Bila Nabi nak buka tu melekit. Rehat pula di kebun dua orang musuh Nabi, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Tapi sebab kesian, dia suruhlah pembantu dia yang nama Adas kan. Adas ni agama Nasrani. Pilah bawa air sedikit, bawa setangkai anggur, pilah layan mereka. Nabi dengan anak angkat dia, siapa masa tu? Zaid bin Harisah, berehat di kebun. Mari Adas. Kan dia tanya, nak siapa nama kamu? Nama aku Adas. Kamu dari mana? Aku dari Nineveh. Nineveh di mana? Nineveh di Syam.
Syam dulu ada kerajaan yang besar yang dipanggil Assyrian Empire. Raja dia yang hebat dulu nama Salmanezar. Tapi terkejutnya siapa? Terkejutnya adas kerana Nabi boleh sebut. Sebut apa tentang Nineveh? Ini adalah tempat saudaraku Yunus ibnu Matta. Terkejut kawan ni, bagaimana kamu boleh tahu tentang Yunus ibnu Matta? Nabi pernah sampai tak di Nineveh? Nabi tak pernah sampai. Macam mana Nabi boleh tahu Nineveh tu tempat dakwah dan adanya seorang Nabi dan Rasul yang bernama Yunus ibnu Matta? Dia adalah saudaraku juga. Dia adalah Nabi dan Rasul yang diutuskan. Kawan ni dengar lagu tu terus beriman dengan Nabi Muhammad. Lepas tu malaikat penjaga gunung tanya Nabi kan, wahai Muhammad, bagaimana kalau aku ambil gunung hempak atas kepala mereka? Nabi kata jangan. Mungkin sekarang mereka yang lawan dan tentang, tetapi mungkin anak dan cucu mereka di kemudian hari akan beriman. Tengok Nabi punya vision, future vision Nabi. Mungkinlah ni geng-geng bapak tu yang lawan, mungkin anak, mungkin cucu beriman. Kalaulah kita ditolak malam ni tak ada siapa nak main masjid, oh sedih aku, orang kampung paya tak main. Mari pula malaikat, ustaz lagu mana? Saya lingkupkan satu kampung paya ni. Contoh. Bagai di pucuk dicerita ulang mendatang kata bukan kampung paya saja, satu dun ni lingkup habis. Tu kita. Padahal malaikat tak mari pun, tak teringin pun nak mari tanya lagu tu tak? Contoh. Tapi Nabi buat dah, Nabi tolak. Tak mau, jangan. Tengok Nabi sayang umat dia.